Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina la ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zidna ilman nafi'a mubaraka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Hari ini insya-Allah kita akan meneruskan perbincangan di muka surat 53D, yakni berdoa ketika masuk atau keluar dari masjid. Penulis mengatakan, ketika akan melangkah masuk ke masjid, seseorang itu disunatkan mendahulukan kaki yang kanan. Lalu dia berdoa. Apakah doanya? A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Apakah maksudnya? Aku mohon perlindungan kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang Maha Mulia serta kerajaannya yang azali dari godaan gangguan syaitan yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah, ya Allah. Kurniakanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian baru kita baca doa, apa dia? Allahumma ghafirli dhunubi. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatmu. Baik. Jadi doa ini seringkali kita baca kan? Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Baik. Jadi apabila seseorang itu nak masuk masjid, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya ikut sunnah. Apabila nak masuk masjid, langkahkan dengan langkah kaki kanan. Jadi kita kena cuba ikut sunnah lah. Kadang-kadang kita ni masuk masjid pun kelang kabut tak perasan. Kita kan sibuk tak perasan. Mind kita ni sentiasa berfikir, tangan asyik tengok handphone kita. Jadi sibuk sana kan. Masuk masjid tak perasan kaki apa pun. Tadi masuk masjid, perasan tak masuk masjid kaki apa? Tak perasan pun. Tadi masuk lift kaki apa? Tak perasan pun. Keluar rumah tadi kaki apa? Tak perasan pun. Jadi kita sentiasa tak perasan. Jadi kita kena sentiasa perasanlah. Maksudnya hadirkan diri kita. Jadi apabila kita sentiasa hadirkan diri kita, tidak lalai saja. Jadi termasuklah ketika solat pun kita dapat khusyuk. Jadi kita main asyik tak perasan. Solat pun tak perasan. Tiba-tiba dah beri salam. Betul kan? Dan untuk mendapat solat dan khusyuk, pertama sekali, wuduk pun dengan khusyuk. Wuduk pun tak perasan, itu yang buat solat pun tak perasan. Wuduk, bismillah. Lepas tu, tiba-tiba dah basuh kaki. Jadi, kita punya mind ini sentiasa tidak hadir ketika kita beribadah. Jadi, kalau dapat para jemaah, mulai hari ini. Kalau di antara kita memang dah amalkan, alhamdulillah lah. Kalau kita ni tergolong bersama ahli anggota persatuan tak perasan, maka kita kena ubah sedikit. Ketika nak berwuduk, kita kena bring kita punya mind, perasan. Bismillah. Kita kena hadirkan, kita basuh tangan kita.
Jadi ketika basuh muka kita, perasan pula basuh muka kita. Kemudian basuh tangan kita, kita kena hadirkan. Jangan fikir benda-benda yang lain. Timun ke, mentega ke, ikan dah masak, dah goreng, semua letak tepi. Jadi hadir, bismillah. Kemudian basuh tangan kiri. Hadir. Dah setengah ni, lepas tu sapu kepala. Hadir sapu kepala kita. Lepas tu basuh kaki, hadir. Apabila kita dapat hadir, dapat khusyuk ketika kita berwuduk, itulah mula kekhusyukan dalam solat. Kalau wuduk kita tak khusyuk, solat kita tak khusyuk. Ini contoh. Jadi sebab tu antara perkara yang boleh kita lakukan untuk khusyuk dalam wuduk tu, kita ikut sunnahnya lah. Antara perkara yang boleh kita lakukan, kita berdoa. Kita dah tahu kan, kita dah belajar. Apakah doa ketika berwuduk? Allahumma ghfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki. Ya. Ini dulu dalam bab jilid 1 dah belajar kan ni? Jadi tu semua doa lupa lupa. Jadi kalau doa ketika di atas bukit Safa dan Marwah, kita lupalah pasal tu setahun seumur hidup sekali. Tapi kalau doa 1 minggu, 1 hari 5 kali berwuduk, tak lupalah ya. Kalau lupa, balik fotokopi, letak tempat dinding. Baca doa ketika nak berwuduk. Contoh. Demikian para jemaah. Jadi kita wuduk, kita khusyuk dalam wuduk kita, kemudian dapat kita khusyuk dalam solat kita juga, dan perkara-perkara yang lain kita khusyuk. Antara lain, nak masuk masjid, mulakan dengan kaki kanan. Nak masuk rumah, kaki kanan. Nak masuk toilet, kaki apa? Kaki kiri. Perasan tak masuk ke toilet kaki kiri? Tak perasan pun. Memang masuk aja kadang-kadang. Contoh, tahu dung tutup pintu. Tak perasan. Keluar toilet kaki apa? Tak perasan pun kan. Tak kisahlah. Jadi kita dah tak kisah perkara-perkara ni, perkara nitty-gritty, perkara titik bengik ni, tetapi ini semua sunnah-sunnah yang membentuk diri kita. Ya. Demikian para jemaah. Kemudian apabila kita masuk masjid kaki kanan, jadi hadir kita. Jadi ketika masuk masjid, kita dah hadir. Dah khusyuk nak masuk masjid. Bismillah. Pastikan kalau kita asyik tak perasan, kita jadikan satu budaya, sampai depan pintu masjid, stop. Ni stop ni. Jadi dengan ini secara rasminya, aku masuk masjid. Bismillah. Kaki kanan. Kalau tak main sondol, tak perasan. Jadi stop. Mula dengan kaki kanan. Bismillah, kemudian baca doa. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku dan bukalah segala pintu rahmatmu. Baik, ketika keluar daripada masjid, disunatkan mendahului kaki kiri yang sebelah kiri dan membaca doa pula. Bismillahi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Jadi ada beza sedikit. Kalau nak masuk masjid, Allahumma ghfir li dhunubi, ya. Jadi kita bacanya sama. Allahumma ghfir li dhunubi itu, ya Allah, ampunkanlah segala dosaku. Kalau masuk masjid, waftah li abwaba rahmatik, dan bukalah pintu rahmatmu. Nak keluar masjid, Allahumma ghfir li dhunubi, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku, waftah li, dan bukalah abwaba fadlik, ya, dan bukalah pintu segala pintu keutamaanmu. Allahumma simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah diriku daripada segala godaan syaitan yang terkutuk. Kalau kita nak sambunglah. Jadi minimum yang sering kali kita nampak di masjid tu, kalau nak masuk masjid, kita baca doa, paling tidak yang doa yang saya sebutkan tadi, kita tandakan warna kuningnya tadi. Apakah doanya? Kita baca bersama-sama 3 kali. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik.
dan masuk dengan kaki kanan. Nanti balik nak keluar dengan kaki kiri. Kemudian baca doa, Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Ya, alhamdulillah. Itu homework seterusnya. Jadi kita ambil sedikit-sedikit, dapat balik, dapat hafal, dah memang dah hafal pun Ustaz. Jadi alhamdulillah lah. Kalau tak hafal, kita jadikan itu sebagai homework lah. Jadi jangan sampai besok nak exam, hari nak kena hafal banyak-banyak. Jadi setiap kali kita ambil, kita amalkan, hafal dan amalkan. Baik. Keutamaan datang ke masjid dan duduk di dalam rumahnya. Dan duduk di dalamnya. Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid rawah, a'addallahu lahul jannah nuzula, kullama ghada wa rawah." Yang bermaksud, barang siapa yang datang ke masjid atau pulang daripada masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuknya jamuan di dalam syurga setiap kali dia pergi dan pulang daripada masjid. Ya. Jadi dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan jamuan yang bakal kita nikmati di hari akhirat kelak. Ya. Jadi alhamdulillah untuk orang yang senantiasa pergi masjid dan juga pulang daripada masjid. Cakap pasal pergi masjid, pulang daripada masjid, kita cubalah ya, terutama sekali bagi kaum muslimin. Kaum muslimin memang sangat-sangat digalakkan pergi ke masjid. Kita mengetahui solat di rumah sah, alhamdulillah. Kadang-kadang perlu solat berjemaah di rumah, ya betul. Tetapi dapat juga luangkan masa untuk pergi ke masjid. Kerana kita dah tahu, dah belajar dah hadis-hadis yang lalu. Barang siapa pergi ke masjid, setiap langkah itu ditingkatkan satu darajat, dihapuskan satu dosa, kemudian mendapat berbagai fadilat, dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian solat di masjid 27 kali ganda, solat sendiri dan sebagainya. Maka kalau dapatlah ya, bagi mereka yang tak bekerja mungkin dapat lebih kerap. Bagi mereka yang bekerja, setidak-tidaknya luangkan masa. Dapat setiap malam solat isyak berjemaah, Masya Allah ya. Lagi baik kalau dapat juga solat subuh berjemaah, Masya Allah. Kalau rumah jauh sedikit, beli basikal. Beli basikal niatkan untuk pergi masjid, dapat pahala. Basikal tu dah kira satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi masjid. Ataupun barang siapa yang ada motosikal atau ada kenderaan, ada kereta, barang siapa dapat tinggal bersebelahan dengan masjid, maka jangan tinggalkan fadilat dan ganjaran tersebut. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban serta Imam At-Tirmidzi yang mengkategorikan hadis berikut ini sebagai hasan, dan juga Al-Hakim yang mengkategorikannya sebagai sahih. Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian lihat seseorang itu sering kali pergi masjid, memang dia itu memang orang masjid lah sekarang kita katakan, maka naik saksilah bahawasanya orang itu tadi adalah seorang yang beriman, memang ada keimanan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Jadi dalam hadis ini disebutkan, apabila kamu melihat seseorang itu memang biasa sering kali datang ke masjid, maka saksikanlah bahawasanya dia itu benar-benar beriman. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang bermaksud, sesungguhnya innama ya'muru masajidallah. Orang-orang, mereka-mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Hanya orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang senantiasa memakmurkan pergi masjid. Kalau orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat, mungkin kadang-kadang pergi masjid lah. Bila pergi masjid? Ketika ada menteri nak datang masjid, ada orang-orang besar nak datang masjid, kita nampaklah muka dia. Kalau orang-orang besar tak datang masjid, menteri tak datang masjid, tak masuk surat khabar, tak masuk, orang TV tak ada, tak nampaklah muka dia. Ini contoh. Ini kita renungkanlah ya, untuk kita renungkan muhasabah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak jadikan kita sebagai orang-orang demikian. Takut. Biar kita jadi seorang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita tergolong bersama golongan jawatan kuasa masjid katakan. Ini contoh ya. Saya tak sebutkan jawatan kuasa masjid kat manalah. Maksudnya secara umum. Jadi kalau kita nak jadi jawatan kuasa masjid, sangat baik, sangat mulia. Kerana kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Kita mentadbir masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala agar para jemaah dapat beribadah di dalam masjid tersebut dalam keadaan aman, khusyuk dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, jangan pula kita tak datang masjid. Ya, jangan pula kita tidak memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya akan datang apabila orang-orang besar datang. Ini contoh para jemaah. Jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya hanya senya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Yakni mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka atas dasar demikian Nabi menegaskan, kalau kau lihat orang ni selalu kat masjid, naik saksi bahawasanya dia beriman kepada Allah. Bukan senang. Apatah lagi kalau solat subuh. Subhanallah. Kalau dapat solat subuh kat masjid, hari-hari kita tengok, nanti pakcik tu akan duduk kat tiang sana. Yang pakcik ni akan duduk tiang sini. Kita sebelum datang ada satu tu dekat depan. Subhanallah. Ini semua adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Kerana bangun pagi, nak bangun solat subuh tu dah berat. Mereka-mereka ini bangun sebelum subuh untuk berada di dalam masjid. Subhanallah. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka moga-moga mereka-mereka yang memang memakmurkan masjid-masjid Allah, moga-moga dapat beristiqamah di dalam amalan-amalan soleh tadi, dan moga-moga mereka itu tergolong seperti mana Nabi SAW menjelaskan, fashhad, ketahuilah, naik saksilah, fashhad lahu, naik saksilah untuknya, bil iman. Bahawasanya mereka itu tergolong bersama golongan orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Imam Muslim meriwayatkan pula daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang lain pula, man tatahhara fi baitihi, barang siapa bersuci daripada rumahnya, berwuduk daripada rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia keluar untuk pergi ke rumah di antara rumah-rumah Allah, untuk pergi ke masjid di antara masjid-masjid di atas permukaan bumi ini, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu ihdahuma tahuttu khati'atuhu wal ukhra tarfa'u darajah. Ini hadis seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Barang siapa yang bersuci daripada rumahnya, kemudian berjalan untuk mendatangi, untuk pergi ke salah satu masjid Allah,
untuk menunaikan suatu kewajipan yang ditetapkan oleh Allah, yakni untuk tunaikan solat-solat fardu. Maka salah satu daripada setiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa dan langkah yang satunya lagi akan mengangkat darajatnya. Jadi ini disebutkan hadis yang masyhur yang kita tahu, barang siapa pergi ke masjid, setiap langkah diampunkan dosa, setiap langkah diangkat darajat. Setiap langkah diampunkan dosa, setiap langkah diangkat darajat. Subhanallah. Tetapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kita lihat. Apa syaratnya? Dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan, man tatahhara bi baitihi. Barang siapa bersuci daripada rumahnya. Jadi, ini menunjukkan dalil. Apabila kita nak pergi masjid, kalau dapat, afdalnya berwuduk daripada rumah. Jangan nanti kita katakan, Ustaz, tak apalah, nanti kita kat masjid berwuduklah. Nanti on the way perjalanan takut terbuang angin ke, takut begitu, takut begini. Ini orang perempuan suka buat alasan-alasan demikian lah ya. Betul? Taklah ya. Kita berwuduk daripada rumah lah. Kalau nak berwuduk kat masjid susah kan? Betul. Jadi syaratnya berwuduk daripada rumah. Bersuci daripada rumah. Keluar rumah. Untuk menunaikan solat. Niat kita ikhlas hanya untuk tunaikan solat fardu. Niat kita ikhlas hanya kerana Allah. Bukan pergi masjid lah. Bang, yuk kita pergi masjid. Kenapa? Nanti lepas solat kan kat sebelah tu kan ada CK ke, ada SK ke, ada Sheng Siong, dia shopping. Dia tak boleh niat berbelah bagi. Dia kena niat memang kerana Allah. Tak pergi shopping pun tak apa. Tak balik, tak beli barang pun tak apa. Pertama kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lepas tu dah balik, dah kebetulan bang, dah dekat. Itu lain cerita. Tetapi maksudnya jaga dua perkara ini. Nak dapat ganjaran, setiap langkah diampunkan dosa, setiap langkah berikutnya dihapuskan dosa dan ditingkatkan darajat, berwuduk daripada rumah dan juga niat semata-mata untuk laksanakan di antara fardu-fardu, kewajipan-kewajipan, tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi kita memang biasalah ya keluar rumah, nak pergi masjid, berwuduk daripada rumah. Alhamdulillah. Bahkan dalam kuliah kita dah tetapkan kalau daripada hadis nak keluar rumah pergi masjid. Tetapi untuk kita punya, untuk pengajian kita, kuliah kita, mereka-mereka yang ikuti kuliah hari Selasa ni, standard dia kita kena naikkan sikit. Bukan hanya pergi masjid berwuduk. Setiap kali kita nak keluar rumah, kita berwuduk. Betul tak? Kita dah tekankan kan? Jadi untuk standard kita punya KPI, untuk kita punya standard yang saya nak, yang kita harapkan, tak kisahlah orang lain. Setiap keluar rumah, kita kena berwuduk. Pergi pasar pun berwuduk. Keluar rumah nak pergi jemputan pun berwuduk. Nak pergi shopping pun berwuduk. In other words, setiap kali kita nak keluar rumah, kita berwuduk. Ini maksudnya jadi sentiasa kita berada dalam keadaan suci. Alhamdulillah. Boleh tak? Dah belajar kan ni semua? Amalkan ke tak? Kena amalkan lah ya. Kalau kita tak amalkan, jadi ilmu kita ni macam buku cerita je lah. Bagus buku cerita tu bagus. Dah beda. Tak nak. Ilmu tu biar ilmu yang barakah sedikit tetapi kita amalkan. Biar ilmu kita sedikit lah, perkara kecil-kecil, Alhamdulillah, tapi kita amalkan. Ilmu yang besar-besar untuk mereka yang ilmu tinggi banyak tetapi ilmu tersebut tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bimbang-bimbang tidak barakah. Betul ya? Baik, Alhamdulillah. Kemudian kalau nak lagi baik, ini personal punya standard lah ya. Setiap kali kalau pergi toilet, nak keluar toilet berwuduk. Tak kisahlah, tak keluar rumah pun tak apa. Ustaz kata keluar rumah kan, saya keluar daripada toilet, tadi baru buang air. Kejap lagi nak masak, saya nak pastikan sentiasa berwuduk. Setiap kali keluar daripada toilet, kita berwuduk. Masak pun dalam keadaan suci bersih. Masya Allah. Betul kan? Nak tengok TV, keluar daripada toilet, lepasnya apa? Nak tengok TV. Nak tengok TV pun berwuduk. Ni pengajian apa awak belajar ni? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Kita senantiasa berdoa, ya Allah Tuhan kami, golongkanlah kami bersama golongan orang-orang yang senantiasa bertaubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan diri.
Kita doa, amalkan. Tengok TV kena wuduk tak? Ni mazhab apa tengok TV kena wuduk? Masak kena wuduk tak? Bang, kejap bang. Saya belum berwuduk lagi nak masak. Ni apa ni belajar pun kena berwuduk? Abang tak tahu, saya senantiasa berwuduk suci. Masak makanan abang pun dalam keadaan suci, bersih, makanan barakah. Alhamdulillah. Baik, hadis berikutnya. Hadis At-Tabarani dan Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Darda bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, Al-masjidu baitu kulli taqi wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baitahu biruh wa rahmatih wa jawaz ala sirat ila ridwanillah ila al-jannah. Yang bermaksud, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Allah memberikan jaminan kepada orang yang menganggap masjid sebagai rumahnya, bahawasanya dia akan diberi ketenangan dan rahmat, serta keselamatan ketika melintasi siratal mustaqim, menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala, yakni syurga. Jadi rumahnya, maksudnya antara lain, masjid tu bagi orang ni macam rumahnya. Maksud macam rumah tu macam mana? Bukan dia balik masuk masjid, dia gantung towel dia kat dinding masjid, bukan buat rumah macam rumah masjid tu macam rumah dia sendiri. Tetapi seperti mana dia kerap setiap hari pergi rumah, balik rumah, pergi kerja, balik rumah, masjid tu juga macam rumahnya, maksudnya senantiasa dalam aktiviti harian dia ada aktiviti pergi masjid. Subhanallah. Jadi bagi mereka-mereka akak-akak kita, bagi para isteri yang memang tak bertugas, kemudian pergi masjid, moga-moga tergolong bersama golongan orang-orang yang sedemikian juga, insya-Allah. Amin. Memang tak dinafikan, sekarang semua boleh tengok Zoom. Zoom tak samalah. Kita tengok Zoom, kalau ada peluang datang masjid, datang masjid. Datang masjid, setiap langkah tu kan dapat pengampunan Allah, dapat ditingkatkan darajat, kemudian dapat ketenangan, dapat kekhusyukan. Kita usaha pergi masjid. Memang Zoom tu Zoom. Kadang-kadang kita duduk kat rumah tengok kuliah daripada tengok movie-movie yang tak betul ataupun buang masa. Tengok kuliah tu bagus, alhamdulillah. Tetapi dapat pergi masjid lebih afdal. Ya. Alhamdulillah. Kalau sambil tengok sambil dengar kuliah, dengar ceramah kat rumah, sambil tu minum kopi, sambil tu berbual-bual. Betul kan? Kadang-kadang sambil dengar kuliah pun main-main game. Tapi kalau kat masjid, takkan nak main game kan? Contoh. Alhamdulillah. Baik. Tak disebutkan di sini, antara ganjaran mereka-mereka yang pergi masjid juga, ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW ada menyebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Di sana ada 7 golongan hamba-hamba Allah yang akan mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Di hari akhirat kelak, tak ada naungan, tak ada perlindungan, naungan, tak ada shelter kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 7 golongan akan dapat naungan tersebut. Siapakah mereka? Pertama, imamun adilun, seorang imam yang adil, seorang ketua yang adil, dan seterusnya. Salah satu daripada golongan tersebut adalah siapa? Seseorang di mana hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Seseorang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Kalau tak pergi masjid, macam sayang betul, ni hari tak pergi masjid. Berduka betul. Ni hari tak dapat solat di masjid. Ataupun ni hari tak dapat datang kuliah pergi masjid. Sedih. Maksudnya macam rasa sayang betul. Senantiasa terpaut. Besok look forward untuk pergi masjid. Look forward untuk pergi masjid. Ini contoh para jemaah. Jadi kita cuba usahakan diri kita ini tergolong bersama golongan orang-orang yang sedemikian, hatinya senantiasa terpaut, suka pergi masjid. Tak payah nak waste time untuk pergi shopping ke, nak pergi tempat-tempat yang tak berfaedah, pergi masjid, rumah Allah, alhamdulillah.
berita gembira kepada orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Nabi SAW menyebutkan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini contoh para jemaah. Kita sedang bincangkan, kupaskan tentang bab masjid, dan itulah adalah antara golongan keutamaan datang pergi ke masjid. Alhamdulillah. Baik. Perkara seterusnya. F. Dalam babul masajid. Perkara F adalah solat sunat tahiyatul masjid. Baik, penulis mengatakan, sekumpulan ulama hadis meriwayatkan daripada Abu Qatadah bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, "Idza jaa ahadakumul masjida falyusalli sajdatain min qabli an yajlis." Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka kerjakanlah solat 2 rakaat sebelum duduk. Baik. Jadi di sini para jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain disebutkan, man dakhala masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Barang siapa masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sehingga ditunaikan solat 2 rakaat. Solat apa ni? Ini yang disebutkan para ulama sebagai solat tahiyatul masjid. Baik, kita kupaskan tentang solat tahiyatul masjid. Baik. Di dalam masalah solat tahiyatul masjid, ada beberapa perkara yang perlu kita memahami. Antara lain, Ustaz, kalau saya datang kebetulan dah azan, saya nak solat qabliyah zuhur dulu ke nak solat tahiyatul masjid dahulu? Ini perkara-perkara yang sering kali yang orang bertanya lah. Ustaz, kalau saya dah datang, kemudian imam terus dah solat, kemudian lepas solat itu, saya nak kena qada solat tahiyatul masjid belum buat atau tak perlu buat atau sebagainya. Ada perkara-perkara yang lain juga. Ustaz, saya masuk masjid, masjid dah penuh. Saya solat kat kawasan luar masjid, nak kena tunaikan solat tahiyatul masjid ke tidak? Ini contoh. Baik, perkara-perkara itu akan kita kupaskan. Pertama sekali, solat tahiyatul masjid kita kena faham. Apakah tuntutannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis di mana saya sebutkan tadi, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, janganlah kalian duduk sehingga kalian solat 2 rakaat. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini, idza jaa ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid, falyusalli sajdatain min qabli an yajlis, maka hendaklah dia tunaikan solat 2 rakaat sebelum dia duduk. Okey, jadi kita kena faham konteks solat tahiyatul masjid. Sebenarnya hakikatnya apabila kita masuk masjid, kita tak perlu solat tahiyatul masjid. Sebentar, supaya tak nak keliru lah ya. Maksudnya, daripada mana datang ulama sebutkan tentang solat tahiyatul masjid? Kalau kita lihat hadis-hadis, Nabi tak katakan apabila kamu masuk masjid kena tunaikan solat tahiyatul masjid. Tak ada hadis macam itu. Apabila masuk masjid, hendaklah kalian tunaikan solat tahiyatul masjid. Tak ada. Yang ada adalah tuntutan dirikan solat 2 rakaat apabila masuk masjid. Nah ini dia. Idza jaa ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyusalli sajdatain, maka tunaikanlah solat 2 rakaat min qabli an yajlis, sebelum duduk. Betul tak? Hadis yang lain, idza jaa ahadakumul masjida, idza dakhala ahadakumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlis, janganlah kalian duduk hatta yusalli rak'atain. Atau Nabi SAW. Sehingga kalian tunaikan solat 2 rakaat. Nabi tak katakan kena tunaikan solat tahiyatul masjid. Yang penting solat 2 rakaat. Masuk masjid. Masjid itu untuk apa dibina? Masjid adalah rumah Allah.
Dibina untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk sujud kepada Allah. Maka dengan demikian, kita masuk masjid, jangan buat perkara yang lain. Sebelum buat perkara-perkara yang lain, masuk masjid, solat 2 rakaat. Sehingga kalau kita nak dengar kuliah ke nak datang untuk nak tunggu solat Jumaat, masuk masjid, sebelum duduk, tunaikan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat apa Ustaz? Solat 2 rakaat apa pun boleh. Nak solat taubat, silakan. Nak solat selagi mana bukan waktu-waktu yang haram, contoh kita nak solat istikharah, silakan. Nak solat kebetulan dah azan, apabila masuk masjid dah azan zuhur, masuk solat 2 rakaat qabliyah zuhur. Once kita solat 2 rakaat qabliyah zuhur, dah boleh duduk. Jadi soalan, Ustaz, saya dah nak masuk masjid, saya dah tunaikan solat qabliyah zuhur, nak tunaikan tahiyatul masjid ke tidak? Dah tak perlu. Seperti mana saya sebutkan, hakikatnya Nabi tak ada suruh kita tunaikan solat tahiyatul masjid. Nabi sebutkan apabila masuk masjid, sebelum duduk tunaikan solat 2 rakaat. Full stop. 2 rakaat apa sekalipun, silakan. Ada jemaah kata, Ustaz, saya tak tahulah nak tunaikan solat 2 rakaat apa, pasal saya masuk masjid ni belum masuk waktu asar. Asar pukul 4, saya masuk 3.45 nak tunggu asar. 3.45 ni nak qabliyah asar pun belum masuk waktu. Dia nak tunaikan solat apa? Nak tunaikan solat sunat sembarang boleh. Tapi saya tak tahu nak tunaikan solat apa. Jadi awak tak tahu nak tunaikan solat apa, solatlah 2 rakaat yang Nabi sebutkan masuk masjid, tunaikan solat 2 rakaat. Any solat boleh. Sebenarnya kita ketika itu, kita takbir, Allahu Akbar. Sengaja tunaikan solat sunat kerana Allah memadai. Cuma untuk kategorikan, ni solat sunat apa? Sebab sebahagian jemaah tu banyak bertanya. Solat sunat apa? Okeylah, ini disebutkan sebagai solat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebagai menghormati masjid. Jadi daripada situ sejarah datang nama solat tahiyatul masjid. Sebenarnya tak ada solat, hakikatnya tak ada solat tahiyatul masjid. Yang penting solat apabila seorang itu masuk masjid, solat 2 rakaat sebelum duduk. Faham ya? Maka dengan demikian seperti mana saya katakan, kalau seseorang itu masuk masjid, kebetulan dah masuk waktu zuhur, dia masuk masjid, Imam Bilal pun dah qamat. Maka dia pun tunaikan solat fardu zuhur. Maka dia masuk masjid, dah tunaikan solat fardu zuhur. Lepas tu, lepas solat zuhur, nak tunaikan solat tahiyatul masjid lagi ke tidak? Dah tak perlu. Tujuan solat tahiyatul masjid tu, tujuannya adalah untuk kita apabila masuk ke dalam masjid, jangan buat perkara yang lain. Masjid adalah tempat ibadah, tempat sujud. First kali ibadah kita lakukan adalah sujud kepada Allah. Sebab tu kita masuk masjid terus solat. Dan awak masuk masjid, dah pun tunaikan solat fardu zuhur. Dah tak ada keperluan untuk tunaikan solat sunat 2 rakaat tadi. Awak dah tunaikan solat fardu dah. Demikian para jemaah. Jadi kita kena faham di sebalik solat sunat tersebut. Ada soalan di sini? Jadi sekarang buat masa ni kan, umur 60 tahun tak digalakkan banyak tak masjid. Macam mana tu? 60 tahun tak digalakkan pergi masjid pasal dibimbangkan terkena wabak. Jadi berhati-hatilah. Tapi cuma kalau tak digalakkan pergi masjid, tak juga digalakkan pergi pasar. Tak juga digalakkan pergi shopping center. Tak juga digalakkan pergi tempat lain lah, duduk rumah. Kalau dia tak digalakkan pergi masjid tapi dia pergi pasar, dia pergi shopping begitu, itu tak adil, tak konsisten lah. Dia kena konsisten lah. Jadi apa yang kita buat kena konsisten. Ya? Baik. Jadi clear ya mengenai solat tahiyatul masjid tadi. Jadi Ustaz, saya datang ni belum masuk waktu apa-apa. Saya masuk masjid, nak sebut solat tahiyatul masjid atau tidak? Sebenarnya tak perlu. Nak sebut, silakan. Sengaja aku tunaikan solat tahiyatul masjid, silakan, alhamdulillah. Awak tak nak sebut tahiyatul masjid, sengaja aku tunaikan solat sunat kerana Allah memadai. Kerana Nabi suruh masuk masjid tunaikan solat. Nabi tak kata solat tahiyatul masjid. Atau kebetulan kita masuk masjid,
kemudian kebetulan kita dalam perjalanan tadi ada hajat pula. Masuk masjid terus tunaikan solat hajat, silakan. Dah memadai 2 rakaat yang kita dituntut. Maka mereka-mereka yang mengamalkan solat wuduk katakan, masuk masjid dia berwuduk. Kemudian selepas berwuduk terus masuk dewan solat. Aku nak tunaikan solat wuduk ke nak tunaikan solat tahiyatul masjid? Masa tu nak buat dulu. Nak merge ke macam mana? Tunaikan solat 2 rakaat cukup. Kerana apabila awak masuk masjid digalakkan tunaikan solat 2 rakaat. Alhamdulillah. Kalau awak nak amalkan sunat selepas berwuduk, itu pun sebenarnya tak ada sunat selepas berwuduk. Solat sunat wuduk. Yang penting awak tunaikan solat sunat selepas berwuduk. Apa juga solat. Ini contohlah ya. Jadi apabila kita faham, alhamdulillah. Baik. Seperkara lagi mengenai solat tahiyatul masjid. Di manakah kita dituntut tunaikan solat tahiyatul masjid? Ataupun solat tahiyatul masjid itu yang disebutkan di sini, hadislah, kita lihat pada hadis. Rasulullah sebutkan apa? Idza jaa ahadukumul masjid. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid atau datang ke masjid, falyusalli sajdatain. Maka tunaikanlah solat 2 rakaat, 2 sujud. Min qabli an yajlis, sebelum dia duduk. Jadi tuntutan ini apa? Galakan ni apa? Apabila kita masuk ke dalam masjid. Maka kalau kita tak masuk ke dalam masjid, tak dituntut untuk sunaikan solat 2 rakaat. Hari ini kuliah kita buat di mana? Di kelas. Masuk nak kena solat 2 rakaat ke tidak? Tak perlu. Pasal Nabi suruh apabila masuk ke dalam masjid, solat 2 rakaat. Kuliah kita ni di kelas. Di kelas ni bukan masjid. Di kelas ini adalah bangunan tambahan masjid. Sebab itu kalau mereka sedang ma'dzura pun boleh masuk kuliah, boleh ikuti kuliah di kelas. Betul tak? Ni masjid ke bukan? Bukan masjid. Maka memandangkan bukan masjid, kena tunaikan solat 2 rakaat ke tidak? Tak perlu tunaikan solat 2 rakaat. Kenapa pula pada hari Jumaat, apabila masjid penuh, kita automatik masuk kelas pun kita tunaikan solat 2 rakaat. Awak tunaikan solat apa? Solat tahiyatul masjid, Ustaz. Ini bukan masjid, ni kelas. Ada solat tahiyatul kelas. Hormat kelas. Ini contoh. Ni hormat kelas alhamdulillah. Ni hari tak hormat kelas. Jadi tuntutannya adalah apabila masuk ke dalam masjid. Pada hari Jumaat, katakan sebelum Covid lah. Masjid penuh. Kalau kita berada di kawasan bukan masjid, kalau kita berada di kawasan, kita masuk ke kelas tingkat 3, kelas tingkat 4, atau kita masuk di perkarangan masjid. Kadang-kadang ketika hari Jumaat, masjid penuh, kita tunaikan solat sampai kat kapak. Kapak, kita kena tunaikan solat tahiyatul masjid ke tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, idza dakhala ahadakumul masjida, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid. Kalau ikut hadis ini, idza jaa ahadakumul masjid, apabila salah seorang di antara kamu datang ke masjid. Kalau awak duduk di kelas, awak solat di kapak, nescaya tak perlu tunaikan solat sunat 2 rakaat. Tapi Ustaz, saya biasa datang masjid solat sunat. Okeylah, baiklah, awak solat sunat tu sebagai datang masjid, nak datang sementara tunggu waktu nak ibadah, silakan. Nak ibadah, nak solat ke, nak zikir, nak solat sunat. Nak solat sunat, semua boleh. Solat sunat taubat ke, solat sunat hajat ke, boleh. Tapi jangan solat sunat tahiyatul masjid. Pasal tu bukan masjid. Ya? Alhamdulillah. Ada orang masuk, katakan hari raya, solat di stadium. Masuk datang biasa kan, datang solat 2 rakaat. Awak solat apa? Kalau solat duha, alhamdulillah. Tapi kalau solat tahiyatul masjid, ini bukan masjid tuan, ini stadium. Okey, alhamdulillah. Ada soalan di sini? Alhamdulillah. Perkara seterusnya. Perkara seterusnya adalah di atas permukaan bumi ini, apakah masjid-masjid yang diutamakan? InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada
pengajian akan datang. Memandangkan dah jam 11, kita henti di sini. Kita henti di dalam bab solat sunat tahiyatul masjid. Pada pengajian akan datang, kita insya-Allah akan lihat ada hadis-hadis Nabi SAW. Nabi ada menyebutkan la yushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kamu tidak dituntut untuk bersusah payah kecuali pergi ke 3 masjid. Jadi dalam hadis tersebut insya-Allah akan kita kupaskan. Nabi ada menyebutkan kita boleh bersusah payah untuk berusaha pergi ke 3 masjid tersebut. Apakah masjid-masjid itu di atas permukaan bumi ini? Akan kita kupaskan. Dan juga insya-Allah kita boleh bincangkan, masihkah kita digalakkan pergi ke Masjid Aqsa pada hari ini, yang sekarang di mana umat Islam ditindas di sana dan sebagainya. InsyaAllah akan kita kupaskan pada pengajian akan datang insyaAllah, dan juga perkara-perkara yang lain bersangkut paut dengan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup majlis, seperti biasa saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan, boleh kita bincangkan bersama. Silakan para jemaah. Saya tak tahu online ada soalan ke tidak. Ustaz Nazri nanti akan message. Baik, ada yang bertanya. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan duduk? Baik. Jadi maksudnya di sini, para jemaah yang dirahmati Allah, seperti mana saya sebutkan, masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat ibadah, dan masjid datang daripada perkataan sajadah. Sajadah tu sujud. Masjidun, tempat sujud, tempat mendirikan solat. Jadi atas dasar demikian, antara perkara amalan pertama yang kita digalakkan, kita dituntut untuk melakukan, kita masuk masjid, kalau kita ada urusan itu atau urusan ini, jangan buat segala urusan, terus kita solat 2 rakaat dahulu, baru kita duduk. Ya, baru kita duduk. Ini untuk menantikan solat fardu ke, untuk menantikan solat Jumaat ke, untuk menantikan kuliah ke atau sebagainya. Jadi sebelum kita lakukan sebarang perkara yang lain, kita solat 2 rakaat dulu. Dan ini bagi muslimin dan juga bagi muslimat. Ada 2 perkara yang ingin saya sentuh di sini. Perkara pertama adalah macam mana kalau kita datang, kuliah dah bermula. Nak tunaikan solat atau tak tunaikan solat. Pertama sekali, solat ini adalah solat sunat. Ini bukan solat fardu. Namun, Nabi SAW galakkan apabila masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali tunaikan solat 2 rakaat. Cuma sekarang kuliah dah bermula. Katakan kuliah di masjid lah. Kalau kuliah dah bermula, ada sebagian ulama katakan, kuliah adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Kita tunaikan solat adalah sunat. Jadi apabila bertentangan fardu dan sunat, kita utamakan yang fardu. Jadi sebagian ulama katakan, kita boleh terus duduk kerana kita nak dengar kuliah. Itu pendapat, sebagian pendapat. Cuma dalam perkara ini, pada pandangan saya pula, saya lebih mirip, bukan pandangan pendekatan sedemikian. Kalau dapat, walaupun kuliah telah bermula, kalau kita memang ada ruang tepi, bukanlah kita diri tengah-tengah untuk dirikan solat, kita masuk diri kat ujung, kalau dapat, tunaikan solat 2 rakaat. Walau kuliah dah bermula. Apa dalilnya? Kerana Nabi SAW pernah suatu ketika baginda sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Apabila baginda sedang sampaikan khutbah Jumaat, ada seorang sahabat datang terus duduk. Nabi bertanya, adakah beliau telah tunaikan solat 2 rakaat? Beliau mengatakan belum. Nabi kata, kum farka. Bangun, tunaikan solat 2 rakaat. Jadi Nabi SAW. Jadi menunjukkan di sini adalah
Nabi sedang sampaikan khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat adalah fardu, rukun. Sahabat duduk, Nabi ketika sampaikan khutbah, Nabi bertanya. Dan Nabi tegur dan suruh beliau itu tunaikan solat 2 rakaat sebelum duduk. Maka di sini dapat kita lihat, khutbah Jumaat sekalipun kita masih dituntut tunaikan solat 2 rakaat. Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh baginda SAW. Apakah pula dengan kuliah-kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang kecil-kecil beginilah. Ya. Jadi atas dasar demikian, kalau masa tempat itu bersesuaian, walaupun kita datang lewat, kuliah telah bermula, kita masuk masjid, di pinggir masjid tu ujung kat sana, tunaikan solat 2 rakaat dulu, baru maju ke hadapan. Itu lebih afdal lah kalau kita nak ikut melaksanakan sunnah dan tuntutan tersebut. Ini paling afdal. Tetapi kalau masuk masjid, ruang belakang semua dah penuh, kemudian kita masuk, diri kat depan, jadi kita rasa kurang sesuai, maka tak perlulah kita tunaikan solat 2 rakaat, tak mengapa. Ya? Ada ulama mengatakan kita ganti dengan zikrullah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini contoh. Maksudnya di sini, kalau dapat seberapa yang terdaya, kita lakukan. Itu nokta pertama. Perkara kedua adalah, bagaimana dengan para pekerja masjid? Baik. Pekerja masjid ada 2 pekerja. Satu yang datang masjid, kadang-kadang tak masuk masjid, terus naik pejabat. Satu lagi petugas masjid yang para pembersih masjid. Masuk masjid, angkat tikar, keluar masjid, kemudian masuk masjid. Kalau setiap kali aku masuk masjid nak tunaikan solat, aku ada tikar kat situ, ada 20 tikar. Angkat satu, masuk, tunaikan solat 2 rakaat. Keluar, masuk. Bila nak habis? Baik. Bagi 2 golongan ini, para petugas masjid katakan, yang datang masjid, kerja di masjid tetapi tak masuk dewan solat masjid, memandangkan tak masuk dewan solat masjid, asalnya tuntutan untuk tunaikan solat 2 rakaat tak ada. Namun, alangkah baiknya, kalian tu dah memang para petugas masjid, bekerja di masjid, apabila datang pukul 9, report work atau 8.30, afdalnya masuk masjid, solatlah 2 rakaat, solat 4 rakaat, solat duha lah. Itu lebih afdal. Lepas tu, alhamdulillah, laksanakan tugas. Ini contoh. Bagi mereka yang ulang-alik pergi keluar masuk masjid, para petugas, apa yang boleh dilakukan? First kali dia masuk masjid, sama juga macam para pegawai tadi, datang masjid, tunaikan solat 2 rakaat. Nak solat duha ke, solat sunat, silakan. Lepas itu, dia keluar masuk, dah tak perlu tunaikan solat lagi. Begitu juga kita katakan, kita ni masuk masjid. Dah tunaikan solat 2 rakaat. Kemudian tertinggal kitab pula. Keluar ambil kitab, patah balik atau keluar ambil kunci. Maka dah tak perlu tunaikan solat lagi. Kerana dia masuk masjid tadi, telah pun tunaikan solat 2 rakaat. Tuntutan telah dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Soalan di sini, soalan berikutnya adalah bagaimana kalau surau? Kena solat tahiyatul masjid ke tidak? Baik. Singapura ni ada surau tak? Konteks surau ni, masjid itu, masjid adalah tempat solat. Ya? Surau kita kena lihat, surau tu macam mana? Kalau surau itu dijadikan sebenarnya sebagai masjid, rumah Allah, tetapi konteks kita panggil surau, memandangkan adakah kita akan buat perkara-perkara yang di sana? Jawapannya tidak buat apa-apa perkara kecuali solat. Maka itu sebenarnya di sisi Allah, dia tu masjid. Cuma kita sebutkan surau. Okey. Baik, itu satu nokta. Nokta kedua, kalau surau itu sebenarnya kita, kalau konteks Singapura ni, dia kalau orang Arab sebutkan musalla. Musalla tu tempat solat, tetapi bukan masjid. Kalau Singapura ni, kita lihat kadang-kala tempat shopping center, tempat tangga emergency exit ataupun emergency staircase, atau ada tempat storeroom, dia buat macam surau lah. Musalla, tempat solat. Jadi surau, sebahagian surau tu macam gitu. Jadi memandangkan dia tu setakat tempat solat, dia tu bukan masjid. Begitu juga
tempat shopping mall, kadang-kala ada surau, maka itu bukan masjid. Itu hanya bilik khas untuk solat, surau, bilik musalla. Maka di situ tak perlu kita tunaikan solat tahiyatul masjid. Jadi yang dituntut untuk tunaikan solat tahiyatul masjid hanyalah apabila kita masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam bisawab. Baik, alhamdulillah. Jadi saya rasa tak ada soalan yang lain ya. Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Baik, bagaimana pula yang mengadakan majlis pernikahan dalam masjid? Kalau sekiranya kita ingin melaksanakan majlis pernikahan di masjid secara umum apabila kita masuk masjid, itu tuntutanlah. Apabila kita masuk, kerana dia buat majlis tersebut di dalam masjid. Maksudnya di sini apabila kita masuk ke dalam masjid. Sebab itu digalakkan, dituntut mendirikan solat. Ada orang pergi masjid untuk apa? Saya datang masjid nak duduk-duduk bersembang dengan kawan. Saya datang masjid pasal nak bertilawatil Quran. Saya datang masjid nak hadiri majlis pernikahan. Saya datang masjid pasal nak nikah lagi. Saya datang masjid pasal nak bertugas. Saya datang masjid pasal nak laungkan azan. Berbagai-bagai niat dan berbagai tujuan. Apa juga perkara, masuk masjid, tunaikan solat 2 rakaat dahulu. Baru buat laksanakan perkara yang lain. Kecuali muazzin. Kalau dah datang lambat, lagi 10 saat nak masuk waktu, ni ustaz saya nak tunaikan solat, dengan demikian laungkan azan lebih afdal. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.